Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan-rakan sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala, membolehkan kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita ini akan mengundang pelbagai barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan kepada cerita semalam, iaitu Nabi tidak mahu umatnya ditimpa azab dan kebinasaan. Di mana pernah satu ketika, saya ulang balik cerita semalam, pernah satu ketika Nabi ketika mana membawa uber agama untuk menyebarkan misi dakwahnya di negeri Taif. Pada waktu itu baginda ditemani anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Terima kasih Cik Anis. Terima kasih. Jadi apabila sampai ke Taif, dengan harapan pembesar-pembesar negara Taif ini memberi perlindungan, namun harapan baginda Nabi itu meleset dan tidak seperti mana yang dianggapkan. Bahkan tindakan daripada pembesar-pembesar Taif itu mengenakan tindakan yang keras, menghalau baginda, kemudian meminta orang-orang jahil di kalangan rakyat jelata mengikuri Nabi sehingga keluar daripada bumi Taif. Sambil-sambil mereka mengejek dan mencela baginda Nabi. Ada di kalangan mereka yang bertindak ganas dengan membaling batu sehingga berdarah kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sendiri, yang bertindak menjadi pelindung Nabi daripada balingan batu. Ada yang terkena, ada yang terkena Zaid, ada yang terkena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah satu ketika dengan tindakan Zaid ini melindungi Nabi daripada balingan itu, terkenalah di bahagian kepala Zaid batu yang dilontarkan oleh orang-orang jahil di kalangan rakyat jelata pembesar negeri Taif. Jadi ketika mana Nabi keluar daripada Taif, Nabi terpaksa keluar. Nabi tak boleh lagi berada di negeri Taif kerana ancaman seperti ini. Nabi ketika mana dalam perjalanan keluar daripada Taif itu, lebih kurang 3 batu. Jauhnya 3 batu setelah mana keluar daripada Taif, Nabi sampai di sebuah kebun kepunyaan Utbah dan juga Syaibah. Utbah dan Syaibah ni, kedua-dua mereka ini adalah anak kepada Rabi'ah. Baginda amat sedih sekali. Bukan kerana mereka itu membaling batu ke arah Nabi, tetapi Nabi sedih kerana penduduk Taif tidak mahu menerima ajaran yang dengan ajaran yang Nabi bawa inilah menyebabkan mereka itu selamat daripada neraka Allah. Ya Allah, hebatnya baginda Nabi. Mana bukan Nabi bersedih kerana Nabi dilayan dengan layanan yang tak berapa bagus, tetapi Nabi sedih kerana mereka tak terima ajaran yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Lalu pada waktu itu Nabi berdoa, Ya Allah, kepadamu lah aku adukan betapa lemahnya kekuatan aku, kurangnya keupayaan aku dan kehinaan aku pada pandangan manusia. Ya Allah,
manusia memandang aku dengan memandang hina. Wahai yang maha pengasih daripada sekalian pengasih, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkau Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan diri aku ini, yaitu kepada orang-orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, ataupun kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah Rabbi, tengok hebatnya Nabi. Walaupun orang melakukan tindakan muka-makan kepada dia, dia tak minta pun dengan Allah Ta'ala supaya ditimpakan bala kepada mereka. Dia nak, ya Allah, mu jangan marah pada aku je. Apa yang mereka nak lakukan pada aku, silalah. Tak jadi masalah. Asalkan jangan kamu marah kepada aku dengan tindakan aku. Lindunganmu sudah cukup bagi aku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Daripada turunnya murkamu ke atas aku, ataupun turunnya ketidakredaanmu ke atas aku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau reda kepada aku. Tiada daya upaya malaikat daripadamu sahaja. Setelah itu, setelah Nabi berdoa, Nabi SAW pun menuju ke arah Makkah. Sesampainya Nabi di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni nama satu tempat. Tiba-tiba malaikat Jibril turun menemui baginda Nabi SAW. Lalu malaikat beritahu kepada Nabi, Muhammad, Allah Ta'ala telah mendengar cenguhan kamu terhadap mereka-mereka yang menolak ajaranmu ni. Sesungguhnya, Muhammad, Allah Ta'ala telah mengiring kepada kamu malaikat penjaga 2 gunung yang ada di hadapanmu ni untuk menerima sahaja permintaanmu. Mana mu minta saja dengan malaikat tu apa yang mu nak minta, malaikat ni akan jalankan apa permintaanmu. Allah Ta'ala dah beri lampu hijau kepada malaikat ini untuk menunaikan apa yang kamu minta. Maka Nabi pada waktu itu beritahu kepada para sahabat, terutamanya kepada anak angkat dia. Nabi kata, sementara tadi malaikat Jibril datang kepada aku memberitahu kepada aku bahawa Allah Ta'ala mengizinkan kepada malaikat yang menjaga gunung tu, menjaga gunung tu untuk menerima sahaja apa permintaan aku. Lalu malaikat itu akan mengambil tindakan. Jadi apa dianya? Tak lain tak bukan dengan harapan malaikat ini ingin mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya malaikat mengangkat 2 bukit ini dan hempak di atas kepala penduduk Taif. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana malaikat Jibril berkata begitu? Nabi kata, bal arju an yakhrujallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullah azza wa jalla wahdahu la syarika lahu syai'a. Nabi kata, tak, yang aku harapkan wahai Jibril, an yakhrujallahu azza wa jalla min aslabihim, bahawa Allah Ta'ala melahirkan daripada keturunan mereka yang jahat-jahat tu, man ya'budullah azza wa jalla ba'dah, orang yang menyembah Allah Ta'ala. Walaupun mereka itu jahat, walaupun mereka itu kejam, walaupun mereka itu ganas, melakukan pelbagai tindakan kepada aku, tak apa. Aku boleh terima. Yang aku naknya, dalam kalangan mereka-mereka yang jahat itu, hendaklah Allah Ta'ala melahirkan seorang tak pada di kalangan mereka orang yang menyembah Allah Ta'ala. Nanti orang ni akan menjadi pemudah cara untuk menyebarkan dakwah kepada kaum-kaum mereka. Allahu Akbar. Hebatnya hakim, hebat. Malaikat penjaga gunung pun berkata, sadaqa man sammaka raufur rahim. Benarlah Allah Ta'ala yang telah menamakanmu Muhammad dengan pengampunan dan juga dengan penyayang. Betul lah kalau Allah Ta'ala katamu ni Muhammad orang yang maha pemaaf dan orang yang maha penyayang pun betul. Kalau tengok kepada kekejaman dan tindakan orang kepadamu, sampai berdarah kaki-kaki ni, macam-macam mereka lakukan padamu, mu boleh memberi lagi kemaafan kepada dia.
memang betul lah apa yang Allah Ta'ala namakanmu ni Muhammad. Mana sesuai sungguh dengan nama yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Manakala pada hadis yang lain pula, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaimi. Kata Aisyah, satu ketika apabila berlaku angin yang kuat, ribut taupan yang kuat, urifa dzalika fi wajhihi, maka aku dapat mengenali di wajah baginda, wa aqbala wa adbara, dalam keadaan muna mana-mana rusing. Apabila Nabi tengok angin kuat, ributnya kuat, Nabi sudah timbul perasaan runsing, perasaan risau. Aku nampak kerunsingan ini, aku nampak kerisauan ini, kata Aisyah, di muka Nabi. Kenapa? Apa yang menimbulkan kerunsingan Nabi? Nabi bimbang takut angin yang kuat dan ribut taupan itu merupakan bala yang didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk memusnahkan rakyat jelata dia. Jadi Nabi bimbang. Tiba-tiba selepas itu, fa'idha matarat, tiba-tiba apabila turunnya hujan, sara bihi wa dhahaba anhu dhalika, maka Nabi pun berjalan dan pergilah ke masjid. Kan rumah Nabi dengan masjid itu dekat. Kemudian qalat Aisyah, lalu Aisyah pun tanya Nabi, fasa'altuhu, aku tanya Nabi tentang muka berubah ketika mana aku tengok angin yang kencang dan ribut taupan tadi. Lalu Nabi kata, faqala inni khasyitu an yakuna adzaban salatan ala ummati. Nabi kata, pada waktu itu, wahai Aisyah, aku terlalu takut sungguh-sungguh jika Allah Ta'ala menurunkan bala dan azab ke atas umat aku. Moral of the story daripada cerita ini, Kak Nomi, nak ceritanya Nabi ni seboleh-bolehnya dia tak nak rakyat jelata dia ditimpa azab oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tahu rakyat jelata dia ini banyak melakukan kemungkaran. Baik, dalam hadis yang lain pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala dzata yaumin minal aliyah, Nabi datang pada satu hari daripada aliyah. Aliyah ni maknanya pada satu tempat yang bernama Aliyah. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sehingga baginda melalui masjid Bani Muawiyah. Dakhala faraka'a fihi rak'ataini, Nabi pun masuk dalam masjid tu. Faraka'a fihi rak'ataini, lalu Nabi sembahyang 2 rakaat. Wa sallaina ma'ahu, kata para sahabat, kami pun sembahyang jugalah. Bila kami tengok Nabi sembahyang, kami pun sembahyang. Ya betul Hakim, kasihnya Nabi kepada kita tidak ada tandingan. Kalau dibandingkan kasih seorang ayah, kasih seorang ibu, memang tidak ada tolak bandingnya. Kita ni kasih bodoh je. Kasih bodoh. Nabi ni kasih kepada umat dia, tak nak sekali-kali umat dia diazab dan diseksa oleh Allah Ta'ala. Kita ni kasih kepada anak, nak suruh anak kita ni masuk neraka. Apa saja yang anak kita nak, kita beri belaka kan. Akhir sekali anak ni tukar menjadi celaka kerana kita. Baik, kata sahabat, kami turut bersemayam bersama Nabi ketika mana aku tengok Nabi semayam. Wada'a rabbahu tawilan, dan aku tengok Nabi ni baca doa, panjang doa Nabi. Thumma sarfa ilaina, lepas daripada Nabi baca doa, Nabi pun paling ke arah kami. Faqala, Nabi kata, sa'altu rabbi thalathan, aku tadi yang panjang sangat mu tengok aku berdoa ni kerana aku minta dengan Allah Ta'ala 3 perkara. Fa'atani thintaini, lalu Allah Ta'ala beri 2 perkara saja. Wa mana'ani wahidatan, Allah Ta'ala tak beri 1. Mana 3 perkara yang aku minta ni, 2 yang Allah Ta'ala perkenan, 2 yang Allah Ta'ala tolak. Sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Doa yang pertama aku minta dengan Allah Ta'ala supaya jangan dibinasakan umat aku setahun. Setahun lagi bala ni nak datang, jangan. Mana kalau kita kata Ustaz tahun depan bala nak turun, Allah, Nabi meminta supaya jangan Allah Ta'ala datangkan walaupun tahun depan. Kalau kita fikir tahun depan ni lama lagi, lambat ke tak lambat, nak ceritanya keperhatian seorang Nabi kepada rakyat jelata. Kita ni dekat-dekat Tuhan nak turun bala pun sedap lagi buat dosa. Ini kan Nabi mana setahun jauh lagi nak kena bala. Allah Ta'ala minta
Apa nama ni? Nabi minta supaya setahun jika mu nak datangkan bala kepada umatku, aku minta supaya janganlah. Fa'ataniha. Lalu Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi. Kemudian yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha. Doa yang kedua aku minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kamu membinasakan umat aku dengan tenggelam. Aku tak nak dah. Aku tengok umat-umat yang lain banyak, kamu binasakan mereka itu dengan ditenggelamkan bumi. Ada yang bumi berada di dasar bumi, dasar bumi diterbalik berada di daratan, berada di atas. Ya Allah, aku tak nak perkara demikian ini berlaku kepada umat aku. Fa'ataniha. Lalu Allah Ta'ala perkenan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Doa yang ketiga kata Nabi, aku minta dengan Allah Ta'ala supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Ya Allah, jangan ada di kalangan kami ini bergaduh. Jangan ada di kalangan kami ini bermusuh. Jangan ada di kalangan kami ini berbalah. Famana'aniha. Lalu Allah Ta'ala tak terima. Doa yang ketiga ni Nur Hidayah ke Ainun, Allah Ta'ala tak terima doa Nabi. Nabi minta dengan Allah Ta'ala, jangan ada di kalangan kami ni gaduh, berbalah, berkelahi. Allah Ta'ala tak terima. Sebab itulah kalau kita tengok ke Ainun, kadang-kadang kita dengan jiran sebelah pintu rumah kita pun kita gaduh. Kadang-kadang dengan kawan rapat kita pun gaduh. Kadang-kadang dengan bini kita pun gaduh. Benda kecil je, gaduh. Kadang-kadang dengan anak gaduh. Ya Allah Rabbi, kadang-kadang anak dengan mak gaduh. Allah tak tahu apa bala lah yang berlaku pada kita. Rupa-rupanya Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum ini, supaya jangan ditimpa pergaduhan itu kepada umat aku. Tahu-tahu Allah Ta'ala tak terima doa itu. Allah Ta'ala tak terima. Maknanya patutlah kalau sekarang ini cepat sangat berlaku pergaduhan dalam masyarakat kita. Rupa-rupanya kerana Allah Ta'ala tidak menerima permintaan Nabi sewaktu mana Nabi meminta dengan Allah Ta'ala satu ketika dahulu. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini. Saya nak gerak ke masjid dulu, kemudian baru bertolak ke Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu di atas kurniaan nikmat yang banyaknya yang Engkau kurniakan kepada kami ini. Alhamdulillah ya Allah, kami amat bersyukur kepada-Mu dengan umur yang panjang membolehkan kami melakukan pelbagai ibadat. Terima kasih segala amal ibadah yang kami lakukan ini dengan sebaik mungkin. Berilah pahala dan ganjaran yang besarnya kepada kami, serta masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami akan berangkat ke Melaka untuk berkursus sebagai hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta sepanjang kami berada di Melaka, berilah idea-idea yang bernas kepada kami. Ilmu-ilmu yang banyak kepada kami untuk kami curahkan, untuk kami lontarkan, untuk kami paparkan. Membolehkan kami membuat satu keputusan yang terbaik demi kemajuan umat Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur umumnya, dan kepada khasnya dan kepada umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta dalam perjalanan kami ini menjadi pendek, menjadi singkat, dan jangan ada apa-apa yang menyusahkan kami, mengecewakan kami, mendukacitakan kami. Tenang setenang-tenangnya perjalanan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta kepada-Mu agar berilah kesihatan sebaik-baiknya kepada kami, kepada murid-murid kami semuanya, daripada apa sahaja kesakitan yang dialami. Ya Allah, kami pinta kepada-Mu, berilah pertemuan jodoh kepada rakan-rakan kami yang belum lagi sehingga hari ini bertemu jodoh dengan pasangan mereka yang terbaik. Ya Allah, kepada rakan-rakan kami, murid-murid kami yang inginkan cahaya mata, berilah kepada mereka cahaya mata segera mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemurahan rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami. Ya Allah, berilah bisnes kami maju semaju-majunya. Ya Allah, berilah bisnes roti tahfiz kami ini juga maju. Ya Allah, jadilah tahfiz kami ini juga maju. Jadilah pelajar-pelajar tahfiz kami hafizul Quran, anak-anak kami hafizul Quran. Jadikanlah semua murid-murid kami ini murid-murid yang setia mendengar,
ceramah-ceramah agama. Jadikanlah ceramah agama dan pengajian yang sentiasa dihadiri oleh murid-murid kami ini menjadi asbab kami semua dimasukkan oleh-Mu ke dalam syurga, dan jadilah kami model yang terbaik untuk dicontohi dan diikuti. Ya Allah, berilah kami memperoleh syafaat daripada Nabi kami Muhammad. Ya Allah, berilah kami dapat minum daripada kolam Kautsar Nabi kami. Ya Allah, berilah kami dapat berteduh di bawah bayangan arasy-Mu pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan arasy-Mu sahaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua murid-murid kita pada pagi ini.